Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha افتح لنا باب الخير وافتح علينا فتوح العارفين والناجحين في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر منور معطر من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والأجم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, atur syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmah dan rahmah dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah. Moga-moga dengan perhimpunan dan perkumpulan kita pada malam ini menjadi asbab kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang diminta, malam ni kita santai-santai bersempena dengan Maulid Nabi bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sepanjang dalam bulan ini dengan membaca dan mendengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tajuk yang diberikan kepada hamba adalah qudwah hasanah. Nabi kita adalah sebagai qudwah hasanah. Qudwah hasanah ni bahasa Arab, orang Tanjung Karang, orang Jawa disebut apa? Role model. Sebagai role model dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Jadi musim Maulid bukan tempat kita sahaja, bahkan seluruh di negeri kita, di luar Selangor, di luar Malaysia, bahkan satu dunia sedang mendendangkan kepada seluruh umat dengan kisah-kisah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya apa kita menghidupkan bulan Rabiul Anwar ini dengan kisah Nabi? Tidak lain tidak bukan untuk menzahirkan kegembiraan kita di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala sebut, Qul bil fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan kurniaan kelebihan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan rahmat yang Allah beri kepada kita, maka wajar dan wajib kita bergembira. Maka kata ulama, tidak adalah nikmat yang paling besar itu melainkan Allah Ta'ala mengurnia dan menghadiahkan kepada kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebesar-besar nikmat. Tanda kita menzahirkan kegembiraan dapatnya kita hidup di dalam menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang terkini sesuai pada zamannya. Inilah yang kita buat. Nak bergembira dengan batang tubuh Nabi, Nabi tak ada. Kalau Nabi hidup, kita sanggup pergi ke Madinah. Nak tatap dia, nak cium tangan dia, nak dengar mutiara nasihat dia. Tapi Nabi tak ada. Tapi belum tentu juga kita nak jumpa Nabi boleh dapat ke tidak. Rasa dapat ke jumpa Nabi? Contohlah Nabi ada kat bilik. Contoh Nabi ada duduk kat bilik belakang, agak-agak boleh dapat ke? Belum tentu. Nabi ada bodyguard dia, ada PA dia, SU dia, setiausaha politik dia, setiausaha sulit kanan dia, kiri dia. Nabi kalau kita baca sirah dia ada bonza dia, Zubair Al-Awwam, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, luar Madinah siapa, dalam Madinah siapa teman dia pergi pasar. Belum tentu kita dapat. Kalau Nabi biar pun ada kat belakang kita ni, kalau tapi tak ada. Jadi sesuai dengan hari ini, dunia kekinian, waktu dia, zaman dia, dengan cara inilah kita nak menzahirkan kegembiraan, dengan kita mendengar kisah Nabi, dengar apa-apa yang bersangkut paut dengan Nabi, tak lain tak bukan
untuk kita mendapat manfaat daripada perkara itu. Apakah nikmat yang terbesar daripadanya? Menambahkan kecintaan, keyakinan, keimanan kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kalau kita tak berhimpun sama sekali pun tak berdosa. Nabi rugi ke? Nabi tak rugi sesin habuk pun. Dah siapa rugi? Kita yang rugi. Bak kata pantun, banyak hari antara hari, takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gemut takbir subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Rasul terakhir takkan ada ganti, peribadinya kekal jadi ikutan. Jaring bilis merata-rata, sampan dipandu dengan cermat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni manusia yang cukup special lah. Mudah kata paling baik lah. Tak ada dah orang lain yang paling baik melainkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak cerita tentang Nabi ni pun tak baik jauh sangat dengan Nabi Muhammad. Tapi moga-moga dengan kita mengingat balik, mengimbau-ngimbau balik sejarah dan perjuangan kepribadian Nabi besar kita Muhammad, melahirkan kerinduan dan keazaman kita untuk terus istiqamah dalam menjadi hamba Allah dan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada, firstly wajib kita tahu, tak ada siapa pun boleh beat, boleh nak tanding, nak challenge kepribadian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat Nabi sahaja kita tak boleh nak challenge dah. Ibadat dia. Ada dalam satu kisah Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Dia datang masjid Nabi waktu malam, tengok Nabi sedang qiyamul lail. Nabi sedang solat malam. Dia pun ada halang dah ada dah Nabi, solat belakang Nabi. Bila rakaat pertama tu Nabi pun dah habis baca Fatihah, Nabi pun bacalah surah Al-Baqarah. Kejut member tu. Surah Al-Baqarah ni surah yang paling pendek ke panjang? Panjang haji, panjang. Kalau kita buat kat masjid kita, confirm besok imam kena letak jawatan tu. Dulu lah cerita, rasa 12 tahun lepas kot, lama dah, 10-12 tahun lepas kurang lebih, ada satu surah masjid lah, masjid bukan surah, masjid, solat Jumaat. Solat Jumaat. Jadi saya kuliah situ bulanan, dah biasalah dengan imam situ. Tiba ada satu hari tu saya datang, imam tu tak ada. Ingatkan dia tak bertugas. Bulan kedua datang, imam tu tak ada. Biasa kalau saya ceramah dia jadi imam, dia tak jadi imam. Saya pun tanya, mana imam A ni? Oh ustaz, dia dah berhenti dah ustaz. Mustahil dia berhenti ni.
Kan tak apa berhenti. Bila dah kata berhenti, saya pun balik rumah, telefon imam tu. Apa khabar imam? Sihat semua? Sihat, alhamdulillah. Apa cerita ni? Lama tak nampak ni. Ustaz, berhentilah Ustaz. Kenapa? Sebab dia kena marah lah, dia kena hentam banyak sebab dia terbaca surah panjang time solat Jumaat. Baca surah panjang tu. Surah apa baca? Surah apa baca panjang tu? Surah Nun. 2 rakaat tapi bacaan dia laju. Kan? Kena pula hari tu hari cuti Ustaz. Surah Al-Qalam lah Nun. Surah Al-Qalam. Hari tu hari cuti Ustaz Jumaat tu. Jadi dia marah kita bila cuti, ingat tak kerja tak apa kan? Jadi malam nak bising kita berhentilah Ustaz kan? Baca surah panjang orang marah, baca surah pendek orang marah. Ada masjid kena marah juga baca surah pendek sangat kan? Nabi baca surah Baqarah. Surah Baqarah ni 3 juzuk 286 ayat. Habis surah Baqarah, Sayyidina Huzaifah ingatkan Nabi nak rukuk. Tak. Nabi terus dengan baca surah Ali Imran. Baca surah Ali Imran. Sudah. Member baru semangat ni nak solat belakang Nabi. Nabi baca surah Ali Imran. Tak panjang mana, 2 juzuk 200 ayat kurang lebih. Bila dah ayat yang penghujung, legalah dia. Ingatkan Nabi nak rukuk? Tak juga. Nabi sambung dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 3 juzuk 176 ayat. Lebam. Insah dah Huzaifah. Besok tak mari dah dengan Nabi. Totally malam tu Nabi baca, kalau kiraan saya lah boleh jadi salah, total 662 ayat untuk rakaat pertama sahaja. Bukan rakaat kedua, rakaat pertama. Itu Nabi bangun malam sampai bengkak kaki. Kita tak bengkak tak bangun malam, bengkak lagi tak bangun malam. Bab ibadah kita tak boleh beat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang takkan boleh. Tak ada siapa boleh tanding kehebatan Nabi besar kita di dalam bab amal ibadahnya. Nabi kehebatan dia bukan sahaja daripada situ, dari segi akhlak, perilaku dia, tauladan dia, memang sangat dimuliakan, disanjung, memang termulia. Segala apa tindak tanduk Nabi Muhammad dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad, ketinggian keagungan akhlak dan moral Nabi Muhammad bukanlah diada-adakan oleh para alim ulama. Tak. Dan bukanlah hanya diangkat oleh para sahabat. Tidak. Akan tetapi ketinggian peribadi, keagungan akhlak dan moral baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ni orangnya sebagai role model, contoh zahir dan batin gitu. Akhlak Nabi, akhlak yang terpuji. Akhlak ni, akhlaklah menyebabkan seseorang itu cantik. Akhlak ni pakaian pada zahir dan batin kita. Hari ini kita comel sebab pakaian kita comel. Jadi akhlak inilah yang mencantikkan individu
Seseorang itu nampak cantik kerana akhlaknya. Dan Nabi itulah orangnya. Kalau ada di antara kita seorang anak yang pandai, yang cerdik, segala periksa straight A, tetapi dengan memiliki akhlak yang tidak baik, tidak ada rasa hormat dengan orang tua, tak ada rasa hormat dengan guru, tidak disenangi dengan kawan, apa kita akan kata kepada anak yang cerdik ni tadi? Kita akan kata segala yang tidak elok pada diri dia. Sehingga kan kita nasihatkan anak kita jangan berkawan dengan dia. Tapi kalau ada seorang anak muda, Masya Allah, biarpun lambat sikit dari segi pembelajarannya, biarpun duduk kelas belakang, biarpun tak berapa nak cerdik, biarpun nampak nerd saja, tetapi akhlaknya Masya Allah, tabarakallah, orangnya baik, budi pekerti, reti berbahasa dengan kawan, lawan dan orang tua, ringan tulang. Rasa pasti di antara kita ingin nak semua nak kawan. Bahkan kalau tengok memang sungguh orang dia layak, yang ada anak perempuan nak bagi kahwin dengan dia. Kenapa tertariknya pada dia? Kerana akhlak. Dan begitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang cukup tinggi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka, dan bahawanya sesungguhnya engkau la ala, ke atas diri engkau, khuluqin azim, akhlak yang agung, yang terpuji. Wa inna ni huruf ni, inna ni penguat, wa innaka la ala, lam kat situ penguat, azim penguat. Nak bagi tahu sungguh Muhammad ni memang akhlak dia terpuji. Terpuji. Boleh je Allah Ta'ala nak cakap Nabi Muhammad orang ni baik, berakhlak, tapi Allah gunakan azim, yang terpuji. Semua pada Nabi komplit pesenlah dan sempurna. Dah lah baik, handsome pula Nabi kita. Handsome, Nabi kita handsome. Sewaktu kisah Isra' Mi'raj, Nabi pulang daripada Isra' Mi'raj, Nabi cerita pada sahabat-sahabat dia. Dia jumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kenal Nabi Yusuf? Nabi yang paling handsome. Nabi bagi tahu Nabi Yusuf ni memang handsome orang. Tapi Nabi cakap apa? Nabi Yusuf ni kecantikannya, kehandsoman, kecantikan Nabi Yusuf, yang mana separuh daripada kita. Kita ni memiliki kehandsoman dan kecantikan Nabi Yusuf. Itu ada kata ulama sebegitu. Nabi Yusuf ada separuh kepada kecantikan. Maka ulama mengatakan apa? Kita ni masuk separuh kecantikan ini, maknanya kita ini adalah memiliki separuh daripada kecantikan Nabi Yusuf. Kalau kita tengok siapa yang kat dunia ni handsome-handsome-handsome semua, siapa yang handsome kat dunia ni? Siapa? Satu contoh. Fatah Amin. Haji lagi handsome ada Fatah Amin. Kambing Jadi
dia memiliki separuh daripada kecantikan Nabi Allah Yusuf. Tapi ada ulama juga mengatakan apa? Yang dikatakan Nabi memiliki kecantikan separuh itu, Nabi bagi tahu, kata ulama yang lain, iaitu Nabi Yusuf memiliki separuh daripada kecantikan, kehandsoman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata para ulama, sahabat ni dia selalu gandingkan kecantikan, kehandsoman Nabi dengan bulan. Anta syams, anta badrun alaina. Engkau lah matahari, engkau lah sang bulan purnama yang mengambang. Sahabat tengok bulan purnama, sahabat tengok Nabi. Tengok bulan purnama, tengok Nabi. Handsome lagi Nabi Muhammad. Kawan kita tengok bulan purnama, tengok muka kita. Tengok bulan purnama, tengok muka kita. Adalah sikit-sikit macam bulan purnama, sebab botak tengah dah. Tapi kehandsoman Nabi, kata Siti Aisyah, ada seorang datang jumpa Siti Aisyah, tanya, dia tak dan dengan Nabi, dia tanya Aisyah, mukabarkanlah aku lagu mana kehandsoman, kecantikan Nabi Muhammad ni dengan Nabi Yusuf. Aisyah pun jawab, cantiknya Nabi, handsomenya Nabi Yusuf, sehingga terputus jari orang yang memandangnya. Putus jari. Tapi kehandsoman Nabi Muhammad, barang siapa yang memandang akan pecah hati mereka. Nabi Yusuf kehandsomannya tertarik oleh mata. Kehandsoman, kesempurnaan Nabi Muhammad tertarik oleh mata hati. Alhamdulillah. Itulah kepribadian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi orang yang sangat pembersih. Sangat pembersih pada diri dia. Dari segi pakaian, tubuh badan dia sangat pembersih. Orang Arab ni dia tak kenal sangat erti kebersihan. Faktor tempat dia. Faktor tempat dia. Dengan cuacanya, keadaan muka buminya. Jadi mereka sebegitulah. Itu pun mujur Nabi datang, Nabi cakap sunat mandi hari Jumaat. Kalau lah tak sunat mandi hari Jumaat, pakat tobat lahum, orang Arab ni tak mandi. Tak mandi. Jadi paling kurang seminggu sekali mereka ni mandi. Tapi tak boleh nak blame mereka juga, sesuai dengan faktor dia. Muka bumi dia lagu tu. Tapi kalau duk Malaysia seminggu sekali mandi, sehari tak mandi pun bukan bau kambing lah. Kambing wangi lagi. Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam juga, yang mana kita, ni semua cakap kita boleh tiru ni, orang yang sangat-sangat menjaga kesihatan. Sangat jaga kesihatan. Pernah kita dengar Nabi kenyang perut? Tak. Yang kita dengar Nabi sentiasa berlapar perut. Makan bila lapar, berhenti bila kenyang. Kita makan dah kenyang, makan lagi, berhenti bila? Tak tahu. Bila makna Nabi lapar perut, maknanya Nabi ni makan sikit. Berbanding dengan kita berbeza. Sikit-sikit makan. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Tambah kena pula orang Melayu. Tak Melayu kalau tak ada makan.
Tak Melayu kalau tak ada makan. Ada makan dalam ni? Ada. Mujur ada, kau tak balik Sehingga kan orang dia buat apa orang panggil analogi lah. Analogi lah tentang orang Melayu dan orang yang ada kat tempat kita ni lah. Cuma saya tak sebut lah bangsa dia. Kan? Ada satu kaum ni, orang kita selalu buat. Dia ni kalau duduk seorang, dia suka membaca. Kalau duduk berdua, dia suka mengembara. Tapi dan duduk bertiga atau ramai, bangsa ni suka menjajah. Ada bangsa yang lain kat negara kita, orang buat analogi. Kalau dia duduk seorang, dia suka mengipas. Tapi bila dia suka duduk berdua, dia suka main judi. Tapi bila dia duduk bertiga, dia suka berniaga. Ada satu bangsa lagi, bila dia duduk seorang, dia makan sirih. Duduk berdua, dia mabuk. Dan duduk bertiga, berebut jadi bos. Ni bangsa kita pula, kalau duduk seorang, suka apa? Tidur. Betul dah. Duduk seorang tidur. Dah duduk berdua, membawa. Dan bila duduk tiga, mamak makan nasi ganda, nasi ganja. Orang Melayu memang suka makan. Jadi cara kesihatan Nabi jaga perut. Nabi jaga perut. Dengan cara kurang makan. Dengan cara kurang makan. Nabi tak makan tu sebab Nabi nak ajar kita. Nabi nak tunjuk dia seorang pemimpin yang super marvelous sekali, super. Jadi dia ajar kepada kita tentang kepayahan, bukan dengan kesenangan. Berapa banyak kisah kita dengar Nabi ikat perut dia dengan batu, hanya kerana nak menunjukkan kita erti kepayahan. Akhlak dan tingkah laku peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak boleh di-challenge sama sekali. Dengan orang luar dia bagaimana, dengan sahabat lagu mana, dengan musuh dia lagu mana, dengan ahli keluarga lagu mana. Ada di antara kita dengan kawan, Masya Allah, Tabarakallah, jamu habis, belanja habis, tapi dengan keluarga kedeku. Ini realiti. Ada orang, dia dengan kawan Allah pijak semut tak mati, dengan keluarga anak bini disepak terajang. Ada. Dah Nabi bagaimana? Nabi ni semua serba-serbi terpuji akhlak dia. Sama ada dengan sahabat, dengan orang dalam, dengan orang luar, semua dia jaga. Nabi dengan kawan-kawan dia, dia sangat hemat, dia sangat jaga perasaan sahabat-sahabat dia. Ada satu kisah bagaimana sahabat Nabi ni, dia baru balik overseas, musafir lah. Jadi dia jemput Nabi, datang rumah, nak jamu sedikit lah. Ada makanan bawa daripada overseas, musangking ke apa, Allah Ta'ala alam. Jadi panggil dengan sahabat, datanglah Nabi dengan sahabat ke rumah dia. Kata ulama, kemungkinan buah itu buah limau. Nabi dijamu dengan satu buah, kemungkinan buah limau, kata ulama. Orang buah limau kat negara Arab ni zaman dulu rare lah, benda tak ada.
Jadi bilalah Nabi dijamu dengan para sahabat, Nabi makan. Sambil makan Nabi senyum. Nabi makan lagi sambil senyum. Sahabat itu sikap para sahabat. Mereka tidak akan mendahului Nabi Muhammad. Takkan usik sama sekali, melainkan disuruh. Takkan buat apa-apa melainkan diperintah. Itu sikap para sahabat. Nabi makan sampai habis, sambil senyum. Bila dah habis makan apa semua, Nabi minta izin, Nabi dengan sahabat keluar. Dan dalam perjalanan sahabat, ada seorang sahabat beranikan diri tanya, Rasulullah, apa cerita? Ajak kita makan, tapi makan seorang nampak kurang lebih lah. Dok, bukan bu nak makan seorang. Buah tu masam. Kalau aku bagi kamu makan, nanti reaction muka kamu masam akan memberi kesan kepada sahabat tadi, tuan rumah. Takut dia berkecil hati, biar aku telan seorang. Ini akhlak Nabi. Jaga air muka, jaga perasaan sahabat dia, yang wajar dan wajib kita contoh. Ada satu kisah yang lain. Seorang sahabat ni, dia sponsor unta nak jamu makan Nabi dengan sahabat. Buatlah bekwah, buatlah kenduri, makan gulai unta. Panggil semua sahabat makan. Habis-habis makan, duduk kat masjid Nabi. Nabi bagilah tazkirah, supaya kita lah kurang lebih nak panggil orang bawa jamu makan. Dah orang datang, kita bagi sedikit kata-kata nasihat, tazkirah, tausiahnya, ceramahnya. Masa Nabi tengah bercakap, bagi nasihat kepada para sahabat tentang agama kesemuanya apa semua ni, tiba-tiba ada seorang sahabat daripada kalangan mereka terbuang angin. Sudah. Bilik pula masjid berekon, contoh. Jadi sehingga keluarkan bau yang tidak menyenangkan. Maka bisinglah sekejap sahabat-sahabat di hadapan Nabi ni, sehingga Nabi pun bau. Sudah. Ibarat kita pun nak tanya, siapa ketuk ni weh? Siapa ketuk ni? Kurang lebih macam tu lah. Pandang kau kentuk, kau kentuk. Tak. Masing-masing senyap. Nabi pun bila nak habis pengajian, nak masuk waktu solat, Nabi pun teringat, ini kalau terus solat, orang mesti dia nak pergi ambil uduk. Bila dia ambil uduk, kantoi ya. Kalau kantoi habis masak lah, kena dengan kawan-kawan dia. Dah bagaimana Nabi nak tutup keaiban sahabat tu? Nabi pun bila habis ucap, habis ceramah, Nabi cakap, okey tadi, siapa yang makan daging unta tadi wuduknya batal, maka kita semua pergi ambil wuduk. Nabi cakap, siapa yang makan daging unta tadi, maka wuduknya batal, maka kena ambil wuduk. Maka sahabat kata, batal Rasulullah. Batal. Habis Rasulullah pun makan. Batal lah, Abu pun nak ambil wuduk lah ni. Sahabat yang kentut tadi, mungkin imajinasi saya lah, dia senyum lebar lah. Kalau saya lah situasi tu, paling kurang saya akan pandang Rasulullah ke, ngenyek mata ke sikit kan, atau buat macam ni ke, beres bawah kan, Rasulullah kau terima suka dia. Maka semua pergi ambil wuduk. Tak ada seorang pun kantoi, tak ada siapa yang tahu siapa yang kentut. Sampai begitu tahap adab Rasulullah dengan sahabat menutup keaiban. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Banyak ni, nak ambil yang mana satu saya tak tahu ni. Jadi peringatan Maulid
bukan hanya semata-mata suatu perarakan, suatu perhimpunan, suatu makan-makan, tetapi adalah agenda yang lebih besar daripada itu untuk mempromosi dan menzahirkan kesyukuran kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesemuanya ini yang kita nak adalah kecintaan kepada baginda Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu saban waktu kita mendengar kisah Nabi, tapi bagaimana tahap ukuran kecintaan kita kepada Nabi? Kalau dalam bab cinta kepada Nabi, siapakah yang menjadi contoh kepada kita untuk mencintai Nabi? Setiap sesuatu perlu ada contohnya. Maka dalam untuk kita mencintai Nabi, siapakah yang paling layak untuk kita mencontohi? Dalam mencintai Nabi, tak lain tak bukan, kalau kita nak kata ulama-ulama tak dan dengan Nabi, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Nabi. Saya bagi satu contoh bagaimana kisah Sayyidina Urwah As-Saqafi. Bila sebut As-Saqafi bermakna daripada Bani Thaqif. Bila sebut Bani Thaqif, mana tempatnya di mana? Bani Thaqif mana kampungnya? Di Taif. Orang Taif itulah di Taif duk main roller coaster. Orang Taif. Ya, saya gatal pula tekak ni. Ya. Sayyidina Urwah sahabat Nabi yang cerdik. Anak buah dia Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, cerdik juga. Mereka ni politician, ahli politik, super talent, sangat berbakat, pandai bernegosiasi, nego dengan kerajaan, dengan suatu pemerintah, orang dia hebat. Sayyidina Urwah, orang yang kepimpinan bangsa dia sebelum dia masuk Islam. Bijak tak bijak Sayyidina Urwah ni, selepas dia masuk Islam, Nabi dia bagi 1 dinar suruh beli kambing. Rate market waktu tu 1 dinar seekor kambing. Dia pun pergi pasar kambing, beli kambing. Nego dapat kurang. Seekor kambing harga setengah dinar. Dia pun beli 2 ekor kambing. Dapat 2 ekor kambing, pergi pasar sebelah, dia jual seekor lagi kambing. Dia dapat 2 ekor, seekor dia jual. Nabi nak seekor. Dia jual seekor kambing yang ada dekat dia tu dengan harga 1 dinar. Jadi dengan harga 1 dinar yang Nabi bagi dekat dia, suruh bawa balik 1 kambing, dia bawa pulang ke Nabi seekor kambing dan 1 dinar. Nabi tanya, macam mana, apa cerita ni? Kan takkan kau mencuri? Tak Rasulullah, aku biasalah, aku minta tawar-menawar, dapat 1 dinar 2 ekor kambing. Ini kebijakan Sayyidina Urwah di antaranya. Ada cerita-cerita yang lain. Jadi dia cerita waktu dia masuk Mekah, dia cerita kepada sahabat-sahabat dia, kaum dia pada waktu tu, korang ni, kau kenal tak aku? Aku ni pemimpin Bani aku, kabilah aku ni. Aku dah jumpa Raja Kaisar, Raja Rom, Raja Parsi. Tidak pernah satu pun aku melihat seorang pengikut yang melayan ketua dia, pemimpin dia,
seperti mana pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayan pemimpin dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok sebesar-besar kerajaan Romawi, sebesar-besar kerajaan Parsi, pemimpin dia rakyat tak layan macam tu lah. Sehebat-hebat kerajaan negara Kim Jong Un pun, Korea pun, rakyat dia tak layan dia macam tu. Melainkan Muhammad lah. Kata Sayyidina Urwah dalam hadis Sahih Bukhari. Bagaimana Sayyidina Urwah kata kepada kaum dia, wallahi ya qaumi, demi Allah wahai kaum aku, tidaklah Muhammad ini berkata-kata melainkan seluruh sahabat akan menundukkan muka. Dan tidaklah Muhammad ini meludah melainkan air ludahnya diambil oleh para sahabat. Dan tidaklah Nabi Muhammad ini berwuduk melainkan wuduknya diambil oleh para sahabat. Tak sempat jatuh ke bumi, semua sahabat ambil. Sahih Bukhari. Ini bagaimana sanjungan yang Nabi Muhammad berikan kepada batang tubuh yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kenapa saya sebut benda ni? Kerana nak bagi tahu ada di luar sana yang mengatakan Nabi Muhammad ni ialah Nabi kita, manusia biasa je. Yang perlu kita agungkan agama dia. Apa perkataan ni? Ada ke agama Islam kalau tak ada Nabi? Dan Nabi Muhammad tak lahir ada dak Islam? Mana ada Islam kalau Nabi Muhammad tak lahir? Nabi Muhammad tu manusia biasa, agama dia yang perlu kita sanjung. Nabi Muhammad ni simbol agama. Agama diturunkan untuk Nabi Muhammad. Tak ada Nabi Muhammad, tak adalah agama. Bukan sahaja agama, seluruh isi dunia kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah bagaimana madrasah Al-Quran mendidik kita dalam mencintai mencintai Nabi kita? Al-Quran Allah Ta'ala sendiri ajar kepada kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut apa? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, maka mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara mereka nak beriman dengan Nabi Muhammad? Bagaimana Allah Ta'ala sebut? Wa azzaruhu, mereka menyanjung memuliakan batang tubuh Muhammad. Wa nasarahu, dan membantu Muhammad. Wattaba'u, dan baru ikut agama Muhammad, yakni Al-Quran. Ayat Quran ni Allah Ta'ala pecah bagaimana sikap kita dengan batang tubuh Nabi Muhammad dan agama Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi tahu mula-mula wa azzaruhu, kita menyanjungkan batang tubuh dia, yarhamukallah. Wa nasarahu, dan bantu dia. Wattaba'u, baru jadi follower kepada dia. Bukan batang tubuh Nabi Muhammad ni biasa-biasa. Nabi Muhammad memanglah manusia, bukan anak jin. Tak betul batang tubuh dia mulia. Ada cara KPI adab dengan dia, dengan batang tubuh Muhammad bin Abdullah. Tak boleh sembrono. Sehingga kan suara tak boleh nak mengangkat lebih daripada suara Muhammad. Allah Ta'ala larang panggil Nabi Muhammad dengan perkataan nama Muhammad. Allah Ta'ala tak cakap siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad fattaba'u, ikut dia dahulu, barulah memulia sanjung dia. Tak, Allah Ta'ala cakap sanjung dia dulu, bantu dia, baru ikut agama dia, iaitu dengan Al-Quran. Saya tutup dengan kisah tadi, kisah Sayyidina Urwah
dengan kisah seorang lagi sahabat, Zaid Abu Dasina Ad-Dasina. Sini nak Zaid Ibnu Ad-Dasina. Satu hari kena tangkap dengan Abu Sufyan. Bila kena tangkap dengan Abu Sufyan bawa dia lari keluar Mekah. Nak bunuh dia ni. Sebab apa nak bunuh Zaid Ibnu Dasina? Sebab masa perang Uhud dia telah membunuh pembesar kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan ni cerita Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jadi bawa dia keluar kota Makkah. Mereka ada sifat menghormati bumi Makkah lagi. Sebelum bunuh Zaid Ibnu Dasina, dia dera dulu Zaid Ibnu Dasina. Ikat kaki tangan Zaid, seret dengan kuda dulu, digotan, dibelasah secukupnya sehingga berlumuran darah. Bila dalam keadaan Zaid berlumuran darah, dalam keadaan dah lemah dan longlai, tak ada apa-apa pada diri dia, lalu Abu Sufyan berkata kepada Zaid, "Hei Zaid." "Ya, marhaba." "Nak tak tempat kau sekarang ni aku ganti dengan Muhammad, dan engkau aku letak di tempat Muhammad yang dalam keadaan bersenang-senang dengan keluarga dan para sahabatnya. Kau nak tak?" Lalu Zaid cakap, apa dalam keadaan longlai, dalam keadaan penuh darah, bermandian darah, yang menunggu saat untuk mati. "Hei bangsat," kata Zaid, "wallahi kalaulah ada satu duri tertusuk di kaki Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi aku tak reda sampai bila-bila. Apatah lagi Nabi Muhammad menggantikan tempat aku untuk didera, dikorbankan nyawa. Aku rela bermandi darah untuk pertahankan. Biar aku berada di sini, Muhammad bersama dengan sahabatnya." Ini sifat sahabat berinteraksi dengan batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak betul statement Nabi Muhammad nothing, manusia biasa. Agama dia yang perlu kita muliakan. Salah. Ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidah ahlul punah wal ranah. Akidah yang menyesatkan. Haram syurga untuk lain, melainkan bila dah dimasuki oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last story. Boleh? Boleh je? Boleh? Kaki kebah dah kau? Kata muda lagi. Sebel dah kaki. Orang sebang kat kepala, dia kat kaki. Tadi contoh sahabat, ni sahabiah. Nak ambil yang mana ni? Ambil Hindun lah. Hindun bila perang Uhud tersebar viral dekat grup WhatsApp, Nabi meninggal. Hindun bila dengar sahaja, tengok pagi-pagi kat grup WhatsApp Nabi meninggal, tak tenang hati dia. Dia pun menanti kepulangan para mujahidin, sahabat-sahabat yang lain. Dia tunggu kat tengah highway tu, depan laluan utama. Bila sahabat pulang sahanya, dia tanya, "Mana Rasulullah? Mana Rasulullah?" Lalu sahabat pun bagi tahu, "Wahai Hindun, suami kau telah syahid di jalan Allah." Dia pun cakap, "Moga Allah Ta'ala ganjari aku dengan pahala kebaikan di atas musibah ini." Dah tu aku tanya, "Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul ke Rasulullah terbunuh dalam perang Uhud?" Lalu sahabat tadi pun menjawab, "Wahai Hindun, ketahuilah anak lelaki kau pun mati di medan jihad ini. Moga Allah Ta'ala ganjari aku dengan pahala di atas kesabaranku." Dah tu aku tanya, "Bagaimana khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sahabat tadi pun jawab, "Wahai Hindun,
bukan sahaja suami kau, bukan sahaja anak laki kau, bahkan saudara lelaki kau pun syahid di medan Uhud. Cis, aku tanya kabar Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu sahabat pun baru jawab, keadaan Rasulullah alhamdulillah bi khair. Rasulullah sihat, hidup lagi keadaannya. Bila dengar kabar Rasulullah masih hidup, barulah dia berasa lega dan dia berkata, dia bila berjumpa Rasulullah, dia cakap Rasulullah, wahai Rasulullah, segala musibah yang menimpa aku itu kecil berbanding menimpa engkau. Jadi itulah bagaimana sikap kita berinteraksi dengan batang tubuh Nabi Muhammad, dan bagaimana sirah-sirah yang awal tadi, qudwah Nabi yang wajar dan wajib kita contohi. Jangan bermula daripada atas, kita bermula daripada bawah. Starting daripada sunnah-sunnah harian Nabi, kita praktiskan pada diri kita, jadikan contoh kepada anak dan keluarga kita. Paling kurang kita dapat istiqomah, makan minum tangan kanan, masuk masjid surau kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Jangan makan tangan kiri, dah makan tangan kiri, rokok tangan kanan pula. Aduh. Jadi kita bermula yang kecil dulu. Paling kurang kita dapat istiqomah bersugi pada setiap solat kita. Kan? Sunnah-sunnah yang lain kita bermula daripada kecil, lalu kita ikut makin besar semampu yang boleh. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi itu sajalah yang boleh kita buat-buatkan sekadar dua pada malam ni. Tak lain tak bukan untuk ingatkan diri saya lah yang sentiasa lupa ni, dan kita kongsi bersama. Moga-moga hati kita dan seluruh ahli keluarga kita ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menjuarai di dalam hati-hati kita. Doktrinlah kepala kita, doktrinlah kepala anak bini kita tentang kehebatan dan kebesaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama-Mu, dengan cahaya para wali-wali-Mu, orang-orang saleh, orang syahid jalan-Mu, orang berjihad di jalan-Mu, orang yang berdakwah di jalan-Mu. Terangilah hati kami dengan cahaya mereka semua. Azan dah okey. Dan berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak-anak beranak kami, ya Allah. Dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari, ya Allah, ya Tuhan kami. Panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang mendidik kami, dan kedua ibu bapa kami, dan umur kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami, ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak ada azan.